Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Zaim. So, hari ni saya nak tunjukkan, saya nak share sikit cerita pasal tentang pengurusan kewangan dah. Okey. Nama saya Zaim. Saya adalah seorang penasihat kewangan Islamik IFAR yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Saya bekerja sebagai perancang kewangan dengan Yes Financial Berhad. So, kelulusan saya adalah Associate Syariah Registered Financial Planner oleh MFPC. So, hari ni saya nak cerita sikit pasal saya sebelum saya mulakan. Jadi, apa peranan saya? Saya membantu pelanggan saya menguruskan wang mereka dengan bijak dan dapat manfaat daripada perancangan kewangan yang betul. Jadi, kenapa kena ada perancangan kewangan? Okey, sebabnya perancangan kewangan boleh membantu awak selesaikan masalah kewangan yang mungkin awak sedar atau tak. Contohnya lah, mungkin awak boleh jimatkan dari segi cukai dan boleh menggunakan hutang kad kredit atau memilih pelaburan yang sesuai dengan tujuan awak lah. Okey, perancangan kewangan ni boleh bantu awak buat keputusan kewangan yang bijak dan berkesan. Dan awak boleh belajar cara menyimpan, melabur, menginsurankan atau takaful dan merancang persaraan dan menyimpan untuk pendidikan untuk anak dan urus harta pusaka anda dengan lebih baik lah. Okey, perancangan kewangan ni boleh bantu awak capai matlamat kewangan yang lebih baik dan mudah. Jadi, awak boleh tetapkan matlamat awak dan kewangan yang jelas dan terukur dan mengikut strategi yang disesuaikan dengan keperluan dan bajet awak adalah. Okey? Jadi, kalau awak ada soalan pasal duit, kewangan, insurans kepelaburan, just call saya ataupun WhatsApp saya. Saya ditinggalkan link dekat bawah untuk awak call saya, untuk awak WhatsApp ke kan, nak tanya pasal kewangan dah. So, insyaAllah saya boleh cuba bantu sebaik mungkin lah. Okay? So, apa saya nak cerita pasal podcast hari ni adalah tentang kepentingan ada tabung kecemasan. Okay? Duit kecemasan dan takaful lah. So, apa awak akan belajar tentang benda ni hari ni? So, apa awak belajar adalah apa tu kecemasan dan kepentingan dan semuanya. Takaful, kita bandingkan, kita tengok mana sesuai dan bila nak guna dan jangan guna tabung kecemasan ni lah. Okay? Okay, so saya mulakan. So, nak tanyalah semua kan. Okay, apa beza saya dengan awak ni? Okay? Tak banyak beza lah. Okay? Mungkin saya ada ilmu kewangan. Okay? Dan saya dah buat perancangan kewangan dengan betul. Okay? Persamaan antara saya ni dengan awak ni adalah kita hari-hari menghadapi masalah. Okay? Masalah macam mana? Okay? Contohnya, saya nak pergi kerja buat Grab. Okay? So, dulu saya ada kerja sebagai pemandu Grab lah. Okay? Saya ambil lah bungkusan makanan daripada restoran. So, nak hantar ke rumah customer saya lah. Okay? So, on the way nak jalan tu, saya berhenti dekat traffic light lah. Okay? Tunggu lampu tengah merah. Tapi tiba-tiba ada kereta. Okay? Ada kereta di belakang langgar saya. Jadi, saya pun tak tahu kenapa kereta langgar saya. Rupa-rupanya ada lori belakang kereta tu. So, dia bawa laju dan dia tak brake. Dia langgar. So, ada 3 kereta. Okay? Satu lori lah dalam kemalangan tu. So, itulah berlakunya kemalangan kat saya. Itulah masalahnya dan situasi tu mencemaskan lah. So, berlakulah kecemasan. Tu kisah saya. Okay? So, apa itu kecemasan? Kecemasan ni sesuatu perkara yang di luar jangkaan kita yang berlaku secara tiba-tiba lah. So, kadang-kadang ada kecemasan kecil, ada kecemasan besar. So, beza antara dua ni lah macam mana teruk dia. Okay? So, kecemasan kecil, berapa teruknya kan? Dia contohnya, kecemasan kecil ni macam kita terlupa lah bawa kunci. Okay? Dan tiba-tiba, contohnya saya tinggalkan rumah,
dan saya nak pergi ke kedai ke ataupun saya nak pergi kerja lah, okey. Rumah ada orang lah, okey. Tengok-tengok, oh, terlupa bawa phone, oh, terlupa bawa wallet, okey. Kecemasan lah, macam dah terlupa. So, kena pergi balik juga. Then, tengok rumah dah kosong sebab orang dah pergi kerja dah. Okay, then terpaksalah call mak ke kakak kan, tolong balik jap, sorry sebab kalau tertinggal kunci ke rumah, macam mana nak masuk rumah kan. Itulah kecemasan kecil lah. Ataupun macam terlupa bawa duit nak pergi makan, so bang, pinjam duit sikit RM5, nanti saya bayar balik lah. Kalau tak makan kan, nanti lapar, macam mana nak kerja. Tu kecemasan kecil lah. So, kecemasan besar. So, macam mana kecemasan besar ni, dia macam hilang kerja. Okay? Hilang kerja tak teruk sebenarnya. Yang sebenarnya lagi teruk, hilang pendapatan. Duit tak ada. Duit tak masuk bank. Duit tak masuk poket. Tu kecemasan besar lah. Okay? Tengok pada orang lah. Ada orang, dia macam, hilang kerja, hilang duit kecemasan besar. Tapi ada setengah orang, benda tu remeh je lah. Aku dah bersedia dah. So, benda ni bukan kecemasan dah. Okay? So, kita bagi contoh kecemasan besar pula. Contohnya, kena kanser. Okay? Untuk pengetahuan semua, dekat Malaysia, barang kalian untuk dapat kanser, dalam 10 orang, 4 orang akan kena kanser. Okay? So, 40% ke 30 ke 40% kebaran kalian antara kita kena kanser. Okay? So, kenapa kena kanser ni? Okay? Sebab satu, cara hidup kita. Ataupun kedua, sebab kita genetik. Okay? So, saya bagi contoh lah cara hidup kita ni kena kanser lah. Okay? So, kanser ni contohnya kita ada masalah kesihatan kan, seperti kita pemakanan kita tak jaga, tak ambil berat pasal kesihatan. So, kat situ dia dah mula kanser tu jadilah. Tapi saya nak ceritakan kisah kanser ni, macam mana dapat kanser ni mungkin di lain video lah. Okay? Dan keturunan tu pun lain juga. So, saya akan cerita lain video lah. Tapi saya nak tunjuk cara kita hidup semasa kita kena kanser. Okay? Kenapa kanser ni macam serius sangat? Okay? So, kenapa kanser? Kanser ni menyebabkan kita kehilangan sesuatu dalam badan kita lah. Jadi, kanser paru. Kanser ni jadi sebab sel dah matilah. Dia tak dapat diselamatkan lagi, jadi dia biar situ. Ataupun kanser tu dia menyebabkan sel tu dia membiak secara tidak terkawal dan dia tak mati sendirilah. Dia dah bengong. So dia kira sel tu dia macam dah tak sepatutnya lah. Dia patutnya mati dan dia dibuang daripada tubuh badan, tapi dia membiak, dia tak buang diri sendirilah. Not kill itself. Okay, so pada doktor, benda ni kena buang. Okay, bila kanser tu kena buang, kita dalam tempoh tu tak dapat kerja, pendapatan tak ada. So, kenalah fikir cara untuk hidup. So, cara untuk hidup, salah satunya adalah kita dapatkan claim daripada takaful atau insurans lah. Okay. Ini bukan sebab macam kita ada medical card. Tu medical card lain video lah. Okay. So, kanser ni kita sepatutnya kena duduk rumah, kena berehat. So, tak ada income. Lagipun nak berubat pun pakai duit juga. So, itu salah satu kecemasan besar. Memang susah lah. Saya faham siapa yang menghadapi kanser. Nak cerita juga, saya ada pak saudara lah. Saya panggil Pak Su. So, Pak Su ni dia kena kanser lidah. Okay, sebab kalau ikutkan sebelum-sebelum ni dia merokok lah. So, dia 2 kali kena kanser. So, sekali kena, okay, potong, buang. Ingat, tak ada lagi lah. Tapi dia kena balik. Kali ni dia potong semua lidah dia dan dia tak ada lidah lah. So, tengok keadaan dia makan
bercakap pun memang tak normal lah. So saya kesian, saya faham tentang kesusahan tu. Saya berdoa semoga kehidupan Pak Su boleh terus hidup lah. Okay. Harap-harap anak dapat jaga dengan baik lah. Okay. Itu saja daripada saya. So kecemasan kecemasan besar. Okay, habislah. So punca kecemasan saya dah cerita. Okay. So saya nak bagi tahulah kenapa kena ada tabung kecemasan. Ni objektif kita hari ni. So tabung kecemasan. So tabung kecemasan adalah salah satu tabung yang asing daripada semua tabung. Okay. Tabung ni boleh letak kat mana-mana lah dan boleh buka di mana-mana akaun lah. So kebanyakannya orang fikir tabung ni guna untuk pure kecemasan. Okay. Saya akan cerita selepas video ni lah macam mana nak guna tabung kecemasan ni. So kebanyakan orang tabung kecemasan ni dia guna contohnya kereta rosak, pipe pecah, baju rosak. ada cara guna betul, ada guna cara tak betul lah. So kena fikir balik kenapa ada duit kecemasan ni lah. So tabung kecemasan ni boleh ada orang buka kat ASB, ada orang buka dekat fixed deposit, buka dekat tabung haji. Tapi kena ingat lah, yang orang buka kat tabung haji ni, patut kadang KWSP ni kena fikir. Sebab benda ni, kecemasan ni boleh berulang-ulang berlaku dan kadang-kadang duit kecemasan, bila kita kecemasan je nanti duit KWSB, kecemasan je ASB, kecemasan je tabung haji, tengok kosong, tak menyimpan, tak ada duit. Betul lah. So bila ada tabung kecemasan ni, kita boleh gunakan untuk bayar perkara yang rosak, yang berlaku secara tiba-tiba lah. Tu definisi untuk tabung kecemasan. So kepentingannya adalah untuk menggantikan perkara yang dah rosak tu dengan sesuatu yang barulah. Contohnya cermin kereta pecah, so kita gunakan takaful, kita claim takaful untuk gantikan cermin yang barulah. Okay. So macam mana nak simpan duit dekat tabung kecemasan ni? Okay. So untuk general rule, okay, tabung kecemasan ni saya nak terangkan ada dua perkara lah. Okay. Satu simpan by percentage, satu lagi simpan by length of time. So maksudnya tempoh masa tertentu lah. Okay. Cara umumnya untuk simpan tabung kecemasan ni, dia ambil lebih kurang 10% daripada pendapatan lah atau gaji. Okay. Contohnya kalau gaji awak RM2,000 sebulan, so awak kena simpan RM200 sebulan. Okay. Ataupun gaji RM5,000, so simpan RM500 sebulan. Atau gaji RM10,000, simpan RM1,000 sebulan. Macam tu by percentage lah. Tu perkiraan paling senang lah. So itu kita dah divide dah by percentage. Okay. So by length of time, dari segi masa. Okay. So untuk simpan kecemasan ni, kita mesti ada antara 3 bulan gaji hingga 6 bulan gaji lah. Okay, kalau kita ada gaji RM2,000, kita mesti target simpanan kecemasan kita mesti ada RM12,000. 6 hingga RM12,000. Okay, tu contoh. Kalau RM10,000, mesti ada RM60,000 standby untuk kecemasan lah. Itu kenapa saya kata 6 bulan, sebab saya suka 6 bulan supaya saya rasa lapang sikit lah, rasa bebas sikit, jadi tak ada rasa tertekan lah. So saya ada duit ekstra, so saya boleh relax sikit lah, rehat ke apa ke kan. So itu macam mana nak simpan lah, dan kat mana nak simpan. Okay, kalau orang Melayu, Islam, saya perasan ramai simpan kat tabung haji. Okey, sebenarnya tak ada masalah nak simpan tabung haji, tapi kena fikirlah. Okey,
tujuan penubuhan tabung haji ini adalah untuk simpanan untuk menunaikan haji. Menuntut nak laksanakan kita punya tanggungjawab sebagai orang Islam lah. Kewajipan kita ada 5 perkara. So nombor 5 tu menunaikan haji lah. So kalau mampu tunaikan haji lah, sebab memang kenalah. Okay? So kumpul lah duit dekat tabung haji, dan janganlah buat keluar duit tu kalau berlaku kecemasan dah, simpanlah kat tempat lain. Okay? So kita boleh bila berlaku kecemasan, kita guna tabung lain, jangan guna tabung haji. Kalau guna tabung haji, nanti macam mana, nanti tak ada duit, macam mana nak buat haji kan? Nak jadi haji, nak jadi haji. Tu satulah tabung haji. Dan kita pun tahu berapa kos haji. Okay? Antara RM12,000 untuk B40, RM10,000 untuk M40, dan RM33,000 untuk T20 lah. Okay? Menyimpan. Okay? Saya rasa tak ada masalah kot. Orang boleh menyimpan untuk tunaikan haji. Okay? So kita pergi tabung lain pula. So ramai orang simpan dekat ASB, Amanah Saham Bumi Putera. Okay? So Amanah Saham Bumi Putera ni dia berlainan daripada tabung haji lah. So ASB ni tujuan dia untuk simpanan lah. So nak simpan apa pun simpan lah. Tapi bila kita fikir balik kan, kenapa kita nak simpan? So apa tujuan kita nak simpan ke ASB? So ASB ni kita boleh simpan untuk kecemasan. Macam saya katalah, antara kalau gaji RM2,000, simpanlah antara RM6,000 hingga RM12,000. Target lah. Okay? Ataupun 10% dari tiap-tiap bulan. Masuk 200. Terpulang lah macam mana nak kira. Tapi of course lah, kalau saya dekat situ, saya nasihatkan kat customer saya macam ni lah. Okay, macam mana awak nak simpan ni? Awak simpan RM200. So cukup tak RM200 ni untuk menyimpan? So ada ke duit lebih lagi untuk belanja makan, bayar sewa rumah, top up telefon, ataupun makan, minum, pakaian, kebersihan semua. So saya akan buat cash flow analysis lah. Mungkin satu hari nanti saya akan buatlah video lain tentang cash flow analysis. Kita rungkaikan, kita masuk dalam macam mana nak kira bajet untuk itulah, untuk klien saya lah especially. Okay? So ASB ni dia untuk multi purpose lah, anything can do lah. Okay? ASB ni satu unit trust. So saya nak terangkan satu lagi unit trust. So unit trust ni boleh simpan sebagai tabung kecemasan jugalah. Okay? Unit trust ni ada pelbagai company, tetapi kalau saya boleh recommend iFAST dan Phillip Capital lah, Phillip Mutual lah. Okay? So yang untuk iFAST dengan Phillip Capital ni, dia boleh berhubungan saya terus. So apa yang kita as a unit trust agent ni kan, ataupun financial planner, financial consultant akan financial advisor akan buat, kita akan nasihat mereka kan. Okay. Kebanyakan kalau kita nak bandingkan antara simpan dekat ASB, tabung haji dengan unit trust ni kan, so mereka ni kadang dia orang tak tanya sangat lah. Abang nak keluar berapa ringgit? RM2,000, keluarlah. Tak kisahlah. Abang nak keluar RM50,000, tak kisah, keluarlah. RM100,000, tak kisah, keluarlah. Kadang-kadang dia tak tanya pun. So tak ada bukan tak ada kawalan, dia tak curious, dia tak tengok ada masalah tak dekat customer ni, kenapa dia keluar duit. Sebab orang bila keluar duit ni, dia confirm ada masalah lah. So kena investigate dan lindungi customer kita ni. Okay. So kalau dekat, contohnya simpan kat saya lah, dekat Phillip Mutual, dekat bahagian money market. So money market ni dia punya pulangan sangat stable lah, antara 3 hingga 4% lah setahun. Dia tak ada tinggi sangat macam ASB kan. So kenapa simpan kat saya? So macam saya kata lah, kadang-kadang orang tak tanya, tapi saya akan tanya, bang, kenapa nak keluarkan RM2,000 ni? Abang, apa jadi bang? Ni lah ada pipe bocor lah, so nak kena repair. Okay,
saya proceed. Bang, saya nak keluarkan RM50,000 lah. Bang, kenapa nak beli keluar RM50,000 bang? Kereta saya kemalangan lah. Lagipun saya ingat saya nak beli kereta baru lah. Lagipun dapat pampasan daripada Takaful Insurans kan. So, okey lah. Belilah kereta baru bang. Saya tolong keluarkan bang. Okay. So, hello abang. Saya nak keluarkan RM100,000 abang. Weh, besar bang. Kenapa ni? Apa tujuannya nak keluarkan RM100,000 bang? Ada satu pelaburan ni kan, dia akan bagi saya pulangan yang lumayan dalam masa 1 bulan lah. 1 bulan? Macam mana tu bang? Cuba cerita sikit bang. Okey, kalau saya simpan dekat pelaburan ni, okey, nanti saya simpan RM100,000, bulan depan dia orang akan bagi saya RM500,000. Bang, biar betul bang. Saya rasa abang ni kena scam lah bang. Abang, janganlah buat macam tu bang. Abang kena fikir bang. Ini duit bang penting untuk masa depan abang. Kalau abang keluarkan duit ni, okey, nanti apa jadi pada hari tua bang? Apa jadi pada hari kecemasan? Abang perlukan duit ni juga kan. So, bang, abang kena hati-hati bang. Tengok tak pelaburan tu dia berdaftar tak dengan Security Commission ataupun FIMM. Ada tak company ni dekat dalam database bank negara? Kalau tak ada tu bang, confirm abang kena tipu bang. So hati-hati bang okay. Jadi baik simpan kat sini. So saya tolong laburkan. So harap janganlah bawa keluar. Tapi kalau abang nak keluar bang, saya tak boleh halang bang sebab ni pun duit abang. Jadi saya kena tunaikan janji lah. Tapi abang kena beringat lah. Susah-susah dulu nak menyimpan, tiba-tiba satu hari nanti duit kena kebas oleh orang lain. Susah bang. Nak kumpul duit ni susah. Jadi kena fikir balik kenapa kumpul duit ni dan kenapa kena simpan duit ni bang. Janganlah aim sebab abang dapat RM500,000 akan datang, jamin ke tak jamin ke, itu dalam pelaburan ni tak ada jaminan ni bang. So RM100,000 bang, bukan duit sikit bang. Bukan semua orang boleh buat, hanya abang boleh buat. Bila abang tiba-tiba hilang RM100,000 tu bang disebabkan kena scam, daripada RM100,000 jadi RM0 tak ada duit dah. So itulah dia. Ada setengah orang kena tipu juga. Sebab itulah kalau contohnya simpan, macam saya kata lah, kadang simpan dekat unit trust ni ada orang tak nak tanya, dia just bagi keluar dia. Tapi kalau saya akan tanyalah. So kita saya ni bagi sedikit filter lah. Okay, saya takkan halang lah orang keluar duit. Nak keluar duit. Kalau contohnya kalau saya tak ada, okay, boleh pergi terus ke company saya. Saya nak keluarkan duit, ataupun pergi terus ke company Phillip Mutual ataupun iFast Capital lah. So duit boleh dikeluarkan lah. Kita tak ada, saya tak ada halang apa-apa lah. Cuma saya sebagai penasihat kewangan ni nak mendidik saya punya customer, nak melindungi customer saya daripada kena scam. Scam ni macam-macam bentuk scam lah, tapi mungkin saya akan buat satu video tentang scam lah. Tapi hari ni kita buat video pasal duit tabung kecemasan. Bagi tahulah apa kat mana nak simpan tabung kecemasan. So tabung kecemasan ni saya boleh bagikan dua perkara. Satu, duit kecemasan. Satu lagi, takaful. Ramai orang cakap pasal takaful ini, takaful tu. So saya nak cerita apa function tabung kecemasan masing-masing lah. So saya nak mulakan dulu dengan duit kecemasan. So duit kecemasan, macam saya kata tadi, kena simpan 10% daripada pendapatan lah atau gaji. Okay? Ataupun antara 3 hingga 6 bulan pendapatan lah. Okay? Itu boleh simpan macam saya kata tadi dekat ASB Tamu Haji ke kan. Tapi jangan simpan kat kedai BSP lah. Kalau awak simpan kat kedai BSP, confirm kena kunci lah. Sebab
itu duit persaraan. Okay. So itulah, fikirlah tempat mana yang betul nak simpan duit kecemasan, ataupun kat unit trust ataupun kat fixed deposit. Tu duit kecemasan lah. So duit kecemasan ni bila kita nak duit tu keluar, dia akan keluar dengan cepat. Saya boleh katakan duit kecemasan ni sangat penting lah, dan dia bagi saya janganlah simpan dekat duit account bank. Okay, account bank orang kata saving kan, sebenarnya itu adalah checking account lah. So jangan simpan kat situ lah untuk tujuan kecemasan, sebab dia cepat cair, dia cepat sangat keluar. Nanti kalau dia dah terkeluar sekali, dalam sekelip mata, pop, hilang. So ramai orang dah kena lah, dia letak sampai RM6,000, RM10,000, RM30,000 sekali, pop, hilang. Sebab tu kita kena asingkan tabung kecemasan, duit kecemasan ni dekat unit trust lah. Macam fixed deposit, tabung haji ke, ASB ke kan. Tu tempat unit trust, tempat yang betul lah. Untuk keluarkan duit ni memang cepat lah. Dalam ada yang 1 hari, ada ambil dalam 2 hari kan. Pada hari kerja bergantung lah. Macam saya kata, kalau dekat dekat Phillip Capital, Phillip Mutual, iFAST Capital, kat situ dia ambil lebih kurang dalam 2 hari bekerja lah. Tu memang kira okey lah, tak ada masalah lah. Okay. Dan duit kecemasan ni, saya kata, kena asingkan. Dia tak boleh bersama yang lain. Contohnya, duit untuk sehari hidup, duit kecemasan, satu kali. Tak boleh. Tak boleh. Itu benda lain lah. Nanti saya akan ceritakan. So, itu duit kecemasan lah. Jadi dia sepatutnya kita boleh guna dengan immediately dan tak ada halangan lah. Iaitu takaful. Okay. So, takaful. Apa itu takaful? Takaful ni adalah satu produk yang untuk membantu sesama mereka lah, sesama peserta. Okay. Yang peserta ni dia kena menyumbang jumlah duit ke tabung tabaru. Tabaru ni tabung mendema lah. Jadi dia gunakan dan sekiranya berlaku sesuatu bencana ke atas peserta, dia akan gunakan sebahagian duit daripada tabaru untuk claim lah takaful tu untuk seseorang lah. So contohnya lah macam mana nak guna takaful ni. So bila contohnya saya kena cancer, okay, contohnya stage 2 lah, tak nak lah stage 3 menakutkan. Stage 4 menakutkan. So stage 2, okay. So saya ni lah buat surat claim, okay, dapatkan surat pengesahan doktor saya kena cancer, dan saya submit dekat takaful operator lah. Saya tak nak mention mana nama. Okay, dekat saya as a financial advisor IFR yang diluluskan oleh Bank Negara, saya ada 5 takaful operator dengan saya lah. So satu, saya ada Prudential, Bank Simpanan dan Bank Simpanan Negara BSN. Saya ada AIA takaful, saya ada Hong Leong MSIG takaful, dan ada Zurich takaful dan Great Eastern takaful. So saya ada 5 ni lah. Jadi saya boleh bandingkan plan mana yang sesuai, harga mana yang sesuai, apa contribution yang kena bayar lah. Setiap company ni dia ada perbezaan dari segi benefit dia, dari segi syarat dia, dari segi benefit dia, syarat dia, ada exclusion dia, dan servicing dia lah. Semua berbeza lah. Tapi in the end bergantung pada customer lah. Abang nak pilih yang mana? Mana abang sesuai? Company A ke, B ke, C ke? Nak contribution yang rendah ke, contribution yang tinggi sikit ke, nak servis yang mana ke, nak benefit apa yang ada ke. So kita akan bagi perbandingan yang ikut kesesuaian customer lah takaful ni. Okay, so takaful dia ada syarat dia. Okay, syarat dia mesti
cooling period dia 30 hari lah. So lepas 30 hari tu boleh claim lah. Untuk medical card dia 120 hari. Kecuali kemalangan contohnya kemalangan jari, then immediately cover lah, tak ada masalah lah. Kalau hari tu dapat medical card, hari tu juga accident, hari tu juga boleh claim. Tak ada masalah. Medical card ni dia popular lah. Sebab ramai orang suka medical card sebab dia punya kita boleh pergi ke hospital, private hospital dan dapat layanan yang baik, servis yang cepat, tempat yang selesa, dan semua diuruskan lah dengan cekap lah oleh nurse dan doktor sana lah. So that's why ambil lah medical card. So apa-apa hal nak medical card ke, just pergi dekat link, okay, dan kita akan contact dan kita tengok macam mana keadaan kewangan. Satu lagi, kalau nak upgrade ke atau nak tukar daripada insurans ke takaful, bagi tahu saya, and saya boleh tolong. Dan kalau ada yang macam nak surrender ke, bagi tahu saya. Tapi itulah saya nak ingatkan lah, janganlah surrender takaful ni. Okay, bila ada takaful ni kita guna sekali seumur hidup. That's it. Kalau contohnya tak cukup, kita bolehlah beli tambahan untuk medical card yang ada deductible dia lebih tinggi lah. So apa deductible ni? Deductible ni penolakan lah. So contohnya masuk hospital, penolakan, kita nak ambil penolakan lah. So penolakan ni dia punya contribution dia lebih rendah, tapi kena bayar dululah. Contohnya kena bayar RM500 dahulu ataupun RM2,000 dahulu, baru boleh admit masuk, dapat masuk ward lah. Okay, sebab tu ada medical card. Ataupun medical card dia yang tak ada kena deductible, tapi yang tak ada deductible ni dia lagi mahal daripada yang ada deductible lah. Lagi mahal yang tak ada penolakan ni. So ikut kesesuaian. Macam saya kata, saya akan, benda ni akan diterangkan secara terus kepada customer lah. Dan nanti saya akan buatlah video pasal takaful medical card lah. So takaful dia untuk dalam konteks macam tabung kecemasan yang kita nak cerita hari ni. So macam saya kata, kalau nak claim takaful dia mesti lepas 30 hari lah. Kalau sebelum 30 hari tu ikut budi bicara operator tu lah, ada dapat, ada tak dapat. Okay. Kedua, takaful ni dia ada contestable period. Okay, apa maksud contestable period ni? Maksudnya syarikat takaful boleh argue lah. So contohnya nak claim cancer, and cancer ni tak boleh nak claim sebab sebelum ni dia pernah claim cancer. Lepas tu ada juga kematian ni dia ada banyak keraguan, ada delay claim. So takaful ada baik ada buruknya, nanti saya akan cerita. Dan takaful ni dia salah satu perlindungan lah, plan perlindungan untuk dia punya peserta lah. Dan peserta-peserta lain lah. Dia bukan untuk pelaburan lah. Okay. Tapi mungkin saya akan ceritakan juga macam mana untuk kita gunakan duit duit takaful ni, dan takaful ni untuk advantage, untuk take advantage of our life. Mungkin saya akan cerita dalam video yang lain. Okay. Tapi itulah, takaful, semua orang kena ada takaful lah. So asas package takaful yang yang saya biasa orang lain akan offer, satu, medical card. Medical card mesti kita akan offer dululah sebab ramai orang tak ada medical card lagi. Takkanlah nak selalu bergantung pada hospital kerajaan je. Kerajaan pun ada nak jaga orang lain juga. So sementara awak ni tengah sihat ni, elok awak ambil takaful medical card lah. Okay, janganlah tunggu dah sakit ambil takaful medical card, confirm kena reject lah.
So kedua, kita akan propose contoh critical illness dan disability lah, sakit kritikal dan cacat kekal. So sakit kritikal contohnya macam kanser, contohnya macam stroke, angin amah, contohnya serangan jantung, contohnya macam koma, tu sakit kritikal lah. Dan untuk cacat kekal contohnya hilang tangan ke, hilang tubuh badan ke kan, itu dia punya claim ikut schedule dia lah, jadual dia untuk claim cacat kekal. Okay, seterusnya yang nombor 3, kita akan offer personal accident, kemalangan jiwa lah, kemalangan diri sendiri lah, kemalangan peribadi. Okay, so kemalangan macam contoh kena dekat Kembangan Jaya Raya ke, ataupun dekat tempat kerja ke, tempat rumah ke kan. Personal accident ni kita boleh buat satu video lain lah, dan kita boleh dan saya boleh ceritakan kebaikan personal accident ni. Dan dia plan yang benefit paling murah lah antara empat plan ni lah. Okay, yang nombor 4 ni pula kita akan offer hibah nyawa lah. So hibah hayat, takaful hayat. Okay, so apabila kita dah meninggal, kita mesti meninggalkan harta lah untuk ahli keluarga kita. So mesti tinggalkan 1 tahun harta supaya mereka boleh hidup, tinggalkan rumah, tempat tinggal, dan makan pakaian, makanan dan keperluan asas yang mencukupi lah. Tak kira lah lelaki, perempuan ke, anak ke, kita mesti ada life takaful. So ini 4 ni lah, medical card, critical illness, cacat kekal, personal accident, takaful hayat lah, hibah lah. So itu takaful lah. Duit takaful ni okay, dia lock, okay, dia kunci dan dia tak boleh keluar macam duit kecemasan dekat unit trust tu. So kena ada balance lah antara takaful dan duit kecemasan ni. Okay, so saya nak buat perbandingan lah antara takaful dan duit kecemasan. So saya akan bagi satu barajah. Okay, perbandingan antara duit kecemasan ni, yang pertama sekali boleh digunakan dengan serta-merta. Okey. Duit kecemasan ni boleh disimpan yang mudah cair. Okey. Takaful ni pula dia beri perlindungan, pakej perlindungan, dan dia ambil masa untuk keluarkan duit takaful ni lah. Kecuali kalau medical card admit terus, dia akan terus claim lah, dia boleh buat lah. Tapi tak boleh keluar duit lah, tak ada cash. Okay. Kedua, takaful ni dia untuk event yang sangat besar lah, kecemasan yang besar lah. Contohnya macam saya kata, masuk hospital, kena buat operation, kena kanser, hilang tubuh badan ataupun meninggal lah. Dia untuk event yang besar lah, bukan kecil-kecil. Okay, so dia takaful ni dia kena contribute tiap bulan dan tak boleh culas lah. Dan berbandingkan dengan duit kecemasan ni, kalau kita tak nak contribute, tak apa, it's okay, flexible, ikut kesesuaian diri lah. So itu antara 3 yang saya boleh kata lah, perbandingan antara duit kecemasan dan takaful. So mana yang terbaik untuk penonton? Tepuk dada, tanya selera. Okay, tepuk dada, tanya selera, ikut kesesuaian diri lah. Kalau dah ada duit kecemasan, buat takaful. Kalau dah ada takaful, buat duit kecemasan. Kalau tak ada dua-dua, kena nak buat. So kalau let's say susah sikit lah nak buat tabung kecemasan ni lah, call saya boleh tolong, saya boleh terangkan. Kita buat pembincangan secara terus-menerus lah. Saya akan tengok secara mendalam lah kekurangan abang ke kakak. Okay, so bila nak guna tabung kecemasan ni, dan
Okey, tabung kecemasan ni bila kita rasa kita tak ada duit yang ekstra, contohnya kita tak prepare, benda tu purely kecemasan. So, kita gunalah duit kecemasan. Contohnya, kereta rosak. Bukannya disebabkan maintenance ke apa, dia sebab dia memang nak rosak lah. So, kita tak boleh jangka. So, kereta rosak, kita gunakan duit kecemasan dan keluarlah. Okay. Ataupun kita sebab kena buang kerja, kena pecat ke, ataupun kita nak letak jawatan, so kita guna duit kecemasan. Okay. Contoh lagi duit kecemasan, contohnya duit kecemasan ni guna untuk diri sendirilah, okay, ataupun guna untuk keluarga kita lah. Anak tak sihat, so kita terpaksa call bos, saya tak dapat datang, anak saya tak sihat, saya nak gunakan emergency leave. Kalau emergency leave dah habis, bos kata unpaid leave, then it is what it is lah. Pentingkan anak dululah, so kita kena jagalah. So tak ada gaji, then kita gunalah duit kecemasan. Betul lah. Okay. So kita ni bila ada duit banyak ni, ada masalah lah, kita ada perasaan. Okay. Ni adalah antara bila jangan guna duit tabung kecemasan. Okay. Bila masa tak boleh guna tabung kecemasan? Contohnya kita nak beli tiket penerbangan, kita nak hotel. Okay. Itu duit lain. Itu under discretion fund. Okay, kita tak boleh guna kata duit kecemasan sebab kita nak beli flight. Melainkan flight dan tempat tinggal tu, contohnya hotel tu adalah untuk kecemasan. Kita dekat tempat lain dan kita terpaksa guna duit kecemasan dan it's kecemasan. Tetapi kita guna duit kecemasan sebab kita nak berhibur kan. Cannot lah. Come on lah. Janganlah guna duit kecemasan semata-mata untuk berhibur. Okay? So satu lagi, kita guna duit kecemasan untuk beli telefon baru. Okay. So kita ada dua kategori, guna telefon baru dan guna telefon yang dah diguna pakai. Ini bergantung pada situasi lah. Tapi kalau let's say saya sekarang ni kan, awak tengok ni, saya rakam daripada phone saya lah. Okay. So, saya boleh aja guna phone ni tanpa beli phone baru lah. Kalau phone ni dah rosak, then baru saya beli phone baru lah. Tapi kalau phone ni masih okey lagi dan saya nak beli phone baru, maksudnya saya pecah. Inilah, tanggungjawab saya lah. Janganlah nak beli telefon baru sementara telefon masih ada, kan? Orang kata untuk standby lah kan. Mungkin boleh, mungkin tak boleh, tapi bergantung pada tujuan lah. Kenapa nak ada telefon baru. Okay. Kecemasan lagi satu, nak buat pelaburan. Macam saya kata tadi lah, saya call tadi kan, abang ni, abang nak buat pelaburan lah, abang letak RM100,000, bulan depan dapat RM500,000. So duit kecemasan tak boleh dilaburkan. Maksud saya tak boleh dilaburkan dalam risiko yang tinggi. Okay? Kalau nak melabur juga, tanyalah dulu financial advisor ke financial planner. So, kita boleh advise dengan baik lah. Sebab hari-hari menghadap benda ni. So, kalau customer, of course lah, dia tak hadap benda ni hari-hari sebab kita as a advisor, kita aware. Banyak scammer, banyak orang nak menipu, banyak orang nak ambil duit daripada awak lah. So we as a advisor, apa kita boleh buat, kita protect our customer lah. Tu sajalah. Tapi in the end of the day, tanggungjawab diri sendiri. Okay, it's your own responsibility. Your money, your own responsibility. Okay, it's not my responsibility. My responsibility, tanggungjawab saya adalah untuk mendidik, untuk beritahu, untuk beri kesedaran kegunaan duit ini, untuk apa duit ni digunakan. Okay, saya nak cakap sikit lah. Macam saya kata tadi kan, beli duit untuk beli lain kan. So, ada satu nama tabung ni namanya sinking fund. Okay, dalam bahasa Melayu ni dana terikat.
Okey, beza antara sinking fund, dana terikat ni, dan tabung kecemasan ni adalah, sinking fund ni, kita dah tahu apa nak belanja. Okey, kita dah tahu berapa kos dia, dan kita tahu tujuan apa untuk sinking fund ni. Okey, so sinking fund ni boleh dibagikan beberapa benda lah. Contohnya kereta. Okey, so kereta contohnya, okey, kita kena repair ataupun nak kena servis kereta, ataupun benda yang kita tahu kita perlu ganti dekat kereta lah, contohnya bateri kereta. Confirm lah tiap tahun sekali setahun mesti tukar lah. Okay, contohnya tukar minyak hitam, tukar filter dia kan. Ketiga, contohnya tukar tayar kan, tayar pecah ataupun tayar dah haus, tukar. So itulah duit terikat lah, sebab kita perlukan duit tu. Dan duit dana terikat ni dan duit kecemasan ni, dia tak boleh bergabung sekali, kena asingkan. Okey, tabung kecemasan untuk pure emergency. Duit terikat sinking fund ni, duit yang kita bakal belanja dan kita tak boleh culas daripada pembelanjaan tu lah. So conclusionnya hari ni, so apa kita dah belajar? Saya dalam industri kewangan ni dah sejak 2020, sejak daripada COVID lagi. Masa tu saya kerja Grab lah. Okay, so saya tak ada benda nak buat, dan saya join saya join HLA, Honda Assurance lah. Masa tu saya dekat insurans. Okay, start daripada tahun ni, tahun 2024 saya masuk Yes Financial Berhad, dan saya bekerja sebagai penasihat kewangan Islam lah. So start from now, saya hanya offer takaful dan syariah investment produk lah. Okay, dan saya pun dah ajar tentang kecemasan, situasi kecemasan, duit kecemasan. So apa kebaikan kecemasan ni kan, dan saya terangkan duit kecemasan, takaful. Kita dah banding takaful dan duit kecemasan, bila nak guna dan bila tak boleh guna tabung kecemasan ni lah. Okay, so itu saya conclusion daripada hari ni. So saya harap semua boleh follow dengan saya. Saya akan cuba release 1 minggu 2 kali lah tentang ilmu kewangan. Hari ni hari saya start, this is my first video. So harap boleh ramai boleh support lagi saya lah. Okay, dan tak lupa lagi, kalau ada tentang persoalan, nak tanya tentang takaful, nak tanya tentang duit kecemasan, unit trust, pelaburan, nak tanya tentang cukai peribadi. Okey, bukan cukai korporat, cukai peribadi saja. So nak tanya tentang buat wasiat, harta pusaka. Okey, nak berkira macam mana nak simpan duit, berapa simpan duit untuk anak sama belajar ke, ataupun nak bersara ke kan, ataupun nak kira cash flow untuk diri sendirilah supaya kita ada cukup duit ke, ataupun nak gunakan duit tu untuk pelaburan ke. So kontak saya ada tinggalkan link kat bawah. Okey, terima kasih semua. Semoga kehidupan pendengar dirahmati lah. Okey, Assalamualaikum.